Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Charizah Bawang dalam Berita Pagi Sabah, Isnin 7 Mac 2022. Kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Jumlah kes harian bagi negeri Sabah meneruskan tren penurunan dengan 1,515 kes semalam. Angka itu 263 lebih rendah daripada sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif 352,089 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kekal menjadi penyumbang utama dengan 479 kes, diikuti oleh Tuaran 133 dan Penampang 103. Daerah lain mencatatkan kes baharu 2 angka dan 3 daerah mencatat kes 1 angka. Sebanyak 98.88% daripada jumlah keseluruhan kes adalah dalam kategori 1 dan 2, 5 kes kategori 3, 7 kes kategori 4 dan 5 kes kategori 5. Jangkitan sporadik kekal tinggi iaitu 62.71%. Justru penurunan jumlah kes baharu secara keseluruhan tidak harus melalaikan masyarakat daripada mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang berkuat kuasa. Ini kerana tren menurun boleh bertukar dengan cepat atau sebaliknya. Dalam pada itu, 4,108 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 313,028 orang. Manakala 1,381 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 901 orang di hospital, 461 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, 17 orang di pusat tahanan sementara dan penjara dan 2 orang di fasiliti swasta. Hanya 1 kematian dilaporkan semalam iaitu di Kota Kinabalu. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Parti Bersatu Sabah PBS yang merupakan antara parti perintis serang undang-undang RUU anti lompat parti menzahirkan harapan agar RUU yang bakal dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi dapat diluluskan. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata parti itu menyokong penuh perwujudan RUU tersebut. For us, we have already given our go-ahead. We are giving full support. That's what PBS has been fighting for all this since when we first put it in the state constitution and declared illegal by the High Court then. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis makan malam sempena ulang tahun ke-37 PBS di Kota Kinabalu. Sambil menyifatkan perbuatan melompat parti tidak beretika, Datuk Maximus berkata PBS telah melihat keperluan mewujudkan RUU anti lompat sejak 37 tahun yang lepas. Datuk Maximus turut menegaskan PBS menentang pegangan politik yang tidak berprinsip. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilaporkan berkata beberapa cadangan pindaan perlembagaan akan dibentang semasa persidangan Dewan Rakyat termasuk RUU anti lompat parti dan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Maximus Ongkili yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkata sejak penubuhan PBS pada 1985, parti itu diuji dengan pelbagai cabaran. Bagaimanapun, katanya PBS akan terus menyokong penuh Gabungan Rakyat Sabah GRS yang kini menerajui kerajaan negeri. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan raib dan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum, ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk,
ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abangga ko mataman ako jumadi keluarga Malaysia. Tahun Sapatan. Mi iso monolibamban paganakan Malaysia. Majutah kita ni bersama keluarga Malaysia. Potong sa kawi, rendalom nu, lapan nu Malaysia. Baik, berita pagi Sabah diteruskan dengan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah turun padang memberi penerangan mendengar dan menerima maklum balas secara bersemuka mengenai perkara yang membabitkan kepentingan majikan dan pekerja. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Inspektorat dan Perundangan JTK Sabah, Othman Abdullah berkata, program bersama JTK Sabah ini antara lain bertujuan mempromosi aktiviti JTK, bertemu pelanggan secara bersemuka dan memberi khidmat nasihat secara terus berkenaan isu perburuhan kepada pelanggan. Ia juga bermatlamat memberi pendidikan kepada majikan untuk mengetahui dan mematuhi undang-undang perburuhan yang dikuatkuasakan. Kita membuat slot ceramah. Kenapa kita buat slot ceramah ini? Untuk memberi pendedahan yang sebenar kepada para pemajikan dan juga pekerja yang hadir. Respon yang kita terima amat baik sekali. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam sesi bertemu pelanggan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Penampang. Turut diadakan pemeriksaan premis majikan, pendaftaran majikan, kaunter khidmat pelanggan dan operasi penguatkuasaan. Othman berkata program seumpama ini akan diperluaskan di daerah lain di seluruh negeri. Sementara itu, majikan dan pekerja menyambut baik program ini. Kami percaya ini kempen yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat kepada semua majikan dan tenaga kerja, terutama untuk tenaga kerja di kawasan Penampang. Dia sangat pentinglah, dia punya kebaikan ikut ceramah tadi, dapat tahu hak-hak pekerja dengan apa yang perlu kami tahu lah begitu semua. Macam jam kerja, saya rasa perlu diteruskan supaya semua hak-hak pekerja tu terjagalah. Awareness ini sangat penting. Pertama sekali hak-hak pekerja dan hak majikan. Pada masa sekarang pandemik banyak yang perkara baru dan melalui program ini, majikan dan staf ada pengetahuan tentang apa-apa hak-hak yang sedia ada ataupun yang dorang tidak tahu. Nasib bangsa kebakaran dua rumah di Lorong 2, Taman Merpati Sandakan mendapat perhatian apabila menerima sumbangan kewangan dan barangan keperluan harian. Bercakap kepada RTM selepas mengadakan lawatan dan menyerahkan bantuan berkenaan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain berkata sumbangan tersebut bagi membantu meringankan beban penduduk terlibat. Kita anggapnya sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita bersabar dan kita reda dengan kehendak Allah itu, insya-Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Pada mangsa khususnya kena bersabar. Memang pahit diterima, tetapi itu ujian Allah. Beliau turut menasihatkan masyarakat agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan barangan elektrik, termasuk menutup semua suis dan gas sebelum meninggalkan rumah bagi mengelak kejadian seumpama. Sementara itu, Wakil Keluarga Mangsa Kebakaran Sharifah Fatimah Sharif Amaril menzahirkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Berbanyak-banyak terima kasih kepada YB Hamsan kan, dan juga ada juga penyumbang-penyumbang lain. Memang tidak terbalaslah. Cuma Allah sajalah yang membalas kebaikan. Sumbangan kehadiran YB datang turun padang sendiri. Jadi terasa macam terharulah. Terutama yang semualah yang datang menyumbang. Dalam kejadian pada Sabtu pagi, rumah keluarga Sharifah Fatimah musnah 100% selain sebuah kereta turut terbakar. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Pantai Barat Utara 2022 menyaksikan Muhammad Rahman Bejon dari Kudat, Muncul Johan Kori dan Nur Izannatul Natasha Saman dari Kota Belud, Johan Koriah.
Kedua-dua mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, piala dan sijil penyertaan. MTQ yang berlangsung di PITAS ini disertai 13 peserta, terdiri 7 qari dan 6 qariah dari 7 daerah. Berucap menyempurnakan majlis, Mufti Kerajaan Negeri, Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar berharap umat Islam mengkaji isi kandungan Al-Quran dan menyebarkannya kepada seluruh penduduk negeri. Sementara itu ditemui dalam majlis sama, Pegawai Daerah PITAS merangkap pengerusi MTQ peringkat Pantai Barat Utara, Firuz Izwaldin Muhammad Zul berkata daerah PITAS bersedia menjadi tuan rumah MTQ peringkat negeri sekiranya diberi peluang. Kemudahan-kemudahan di sini masih lagi terhad. Walau bagaimanapun, kami di daerah PITAS ini amat berharap sekiranya terpilih untuk tuan rumah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri, kami bersedia menyambut kehadiran ini peserta-peserta yang bertanding untuk tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah ini. Hasrat tersebut turut disokong Ahli Dewan Undangan Negeri PITAS, Datuk Seri Rudi Awah. Kami daripada daerah PITAS, Tuan Pegawai Daerah berserta dengan Pegawai Jahin, memang kita memasang impian agar pejabat daerah PITAS diberi kepercayaan untuk mengajurkan MTQ, dianjurkan di peringkat negeri Sabah di daerah PITAS. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah untuk hari ini. Lengkapkan status vaksinasi anda, lindung diri dan keluarga dari COVID-19. Saya Muhammad Syahrizam Awang. Assalamualaikum dan salam hormat. Sabah maju jaya, gabungan rakyat, peneraju hidup aman bahagia. Generasi Z, mari bangkitlah, kita bersama menjadi teguh. Negeri Sabah bumi yang tercinta, tanahku pada darahku. Ayo kita jadikan negeri kita terus terbilang maju jaya dalam Malaysia dan seluruh dunia.